di mana ialah anak muda sekarang kan bercinta, jadi mungkin coach boleh intro sikit tentang latar belakang coach dan nama coach. Okey, alright, nama saya Firdaus Leo Junior. Saya punya stage name Kuro Sensei, ya. Berumur 27 tahun, asal Sabah lah. So saya punya background bersekolah di SMK Kuala Tawau. Kemudian saya menyambung diploma in medical lab technology. Dan kemudian sekarang saya tahun 4 dekat Universiti Malaysia Sabah mengambil food science and nutrition lah, and menjadi coach e-sport untuk NS Insanity ni. Jadi okey, macam mana boleh tercetusnya minat untuk join e-sport ni? Sebab bidang lain kan? Ya. Okey, so memang saya banyak sudah dengar pendapat orang yang bagi tahu yang bahawa saya punya bidang tu memang jauh lah berbeza daripada apa yang saya kerjakan sekarang. But tercetus disebabkan oleh satu, saya minat, before this saya main Dota 2, tapi disebabkan oleh kekangan device, so saya berpindah kepada Mobile Legend. Dia punya konsep sama, tapi Mobile Legend ni dia lebih senang sebab kita main dekat phone je, tak perlukan device-device yang kena upgrade yang tinggi lah, which is lebih mahal sebenarnya. So sebab itu kenapa start dari situ saya main Mobile Legend, and seterusnya saya tengok development tu banyak, jadi sebab itu kenapa saya stay dengan Mobile Legend. Okey, sekarang cakap mengenai team pula kan, boleh bagi sedikit latar belakang tentang team NS Insanity dan bila ditubuhkan. So NS Insanity ni sebenarnya masih kita anggap sebagai baru juga, sebab dia baru sahaja 1 tahun di dalam industri ni, dalam e-sport ni, sebab diorang ni semuanya sebenarnya handpick je, bermain dekat tournament, lepas tu berjumpa satu sama lain, seterusnya rasa ada minat yang sama, ada vision yang sama, sebab tu kenapa diorang tubuhkan ni team. Sebelum ni diorang hanya dikenali sebagai Insanity, tetapi diambil oleh persatuan NS ni, NS Esport, so kita ubah kepada NS Insanity lah. Okey, so dalam pemain yang berada dalam tim ni dalam umur berapa? Okey, dia punya range semua sekolah menengah sebenarnya. Dia baru saja habis sekolah menengah, 18 hingga ke 19 tahun sebenarnya. So mereka memang sangat muda lah. Seperti yang kita lihat juga dekat dalam industri e-sport ni sendiri pun, kebanyakannya yang join ni semua muda-muda. So ya, dorang rata-rata belasan lah. Okey. Baru-baru ni tim NS Insanity menangi tempat ketiga untuk Hari Sukan Negara. Jadi adakah ni pencapaian tertinggi atau ada target lain dan pencapaian lain yang boleh share? Okey, so sebelum ni kami memang hanya compete secara locally, memandangkan dorang pun semua masih bawah umur kan, jadi masih belasan tahun. So parents tu agak sukar sebenarnya nak berikan dorang kebenaran, tetapi disebabkan oleh parents tu support and sudah nampak pencapaian dorang yang locally. So kita hari tu syukur alhamdulillah dapat nombor 3 dekat Hari Sukan Negara di Putrajaya. So itu merupakan pencapaian tertinggi lah sebenarnya untuk dorang. Dorang selepas ni akan mengikuti Sabah Games untuk mewakili Sukma lah di tahun 2024. Jadi so dorang sedikit sebanyak sudah merasalah bermain di luar negeri daripada Sabah ni. Okey. Selain bola sepak kan, sukan e-sport makin popular dan peminat sukan e-sport ni makin bertambah. Apa pandangan coach tentang perkembangan sukan e-sport kat Malaysia? Okey, so perkembangan e-sport dekat Malaysia ni kita boleh katakan dia memang sangat pesat sudah. Dengan adanya daripada guidelines daripada MEL yang diciptakan iaitu NASDAQ, National E-Sport Guidelines. So kita nampak bahawa e-sport industri dekat Malaysia ni sudah semakin bagus, sudah ada banyak improvement, bukan sahaja daripada segi berapa banyak pemain yang sudah ada, termasuk juga dengan platform, dengan peluang kerjaya yang luas. Sebab seperti yang kita tahu, e-sport ni bukan sahaja untuk pemain, tetapi juga untuk benda-benda yang lain, event organizer, untuk merchandise, untuk kita punya caster sendiri, streamer dan sebagainya. Okay, selama jadi coach ni, apa cabaran yang pernah dihadapi? Cabaran paling besar ialah
Dorang malas. Oh. Malas training itu satulah. Tapi disebabkan oleh bila ada tournament dia rasa macam oh okey kita ada something nak capai. Tapi bila tak ada tournament dia rasa macam nak push rank lah. Itu tak terlibat lagi dengan personal life. Di mana ialah anak muda sekarang kan bercinta. Jadi kalau bila bergaduh dengan girlfriend tu akan kacau dalam in-game diorang tu. Tadi coach ada sebut pasal ibu bapa juga. Adakah itu macam salah satu cabaran juga? Oh, sebenarnya thankfully diorang punya parents sangat-sangat supportive dengan diorang. Even kami pergi hari tu Hari Sukan Negara pun diorang punya parents datang ke airport untuk farewell sendiri dengan anak diorang, bergambar dengan kami. So macam happy lah disebabkan oleh ada parents-parents yang lebih open minded sebenarnya sekarang. Sebab dia sudah nampak opportunity yang ada dekat dalam e-sport ni. Okay, coach merupakan lecturer kat Jeseton College kan. Mungkin boleh cerita tentang lebih detail tentang program yang ditawarkan kat sini mengenai e-sport. Okay, so dekat JUC ni kita ada program e-sport. Dia lebih kepada professional certificate lah, di mana kita mengajar bukan sahaja untuk dorang belajar tentang menjadi e-sport athlete, di mana kita tahu menjadi e-sport athlete bukannya sesuatu yang sangat mudah kan. So dia perlu ada guideline yang lebih baik. And seterusnya kita nak open juga minda orang bahawa bukan e-sport athlete sahaja yang ada dekat industri ni. Jadi kita ajar juga daripada segi streaming, daripada segi macam mana nak broadcasting, penggunaan OBS, and lebih banyak lagi lah. Dia khusus ni kebanyakan sijil. Yes. Sijil ada tak macam mungkin in the future nak buat diploma ke? Ya, in the future saya sekarang tengah membuat WIM untuk modul SKM, Sijil Kemahiran Malaysia lah, di mana dia level 3 untuk e-sport sebenarnya. Banyak orang tak tahu sebenarnya bahawa e-sport ni sudah ada sijil kemahiran. Okey. So coach rasa pelibatan sukan e-sport ni sedikit sebanyak dapat kurangkan gejala gadget addiction tak? To be frank, saya nak katakan dia mengurangkan gejala addiction tu mungkin tidak, tetapi itulah peranan yang harus dilakukan oleh setiap tim, oleh dorang punya pengurus dan juga dorang punya coach untuk atur dorang punya jadual waktu, di mana dorang ada masa untuk training, ada masa untuk latihan fitness. Dorang boleh pergi jogging, buat aktiviti lain, mungkin kita boleh pergi berjalan dekat mall dan sebagainya. So dorang tidak terlalu banyak screen time yang tidak perlu sebenarnya. Jadi coach rasa benda ni dapat menukarkan gejala gadget addiction ni kepada benda yang lebih positif. Yes, betul. Dia kita boleh katakan yang awak spend time untuk masa tu, tetapi dia memberikan balik perkara yang positif. Contoh macam income sebagainya. Contoh dorang berlatih untuk pergi ke tournament, so tournament tu dapat wang kemenangan ataupun dapat lebih banyak kita panggil screen time untuk dorang. So dia akan memberikan sesuatu yang lebih baik lah, feedback yang lebih baik untuk players tu. Okay, so akhir sekali apa harapan coach untuk tim ni dan juga sukan e-sport kat Malaysia? Okay, so saya berharap sangatlah sebenarnya bahawa e-sport memang sangat pesat dekat Peninsula Malaysia, tetapi dekat Sabah ni sendiri internet connection tu merupakan salah satu cabaran. So mungkin saya harap kalau dengan berkembangnya e-sport ni kan internet dan telekomunikasi dekat Sabah ni lebih baguslah, supaya kita boleh lebih senang untuk bersaing, sebab perbezaan ping tu sendiri boleh memainkan peranan yang sangat besar. Dan seterusnya saya berharap bahawa tim ni boleh pergi lebih jauh lah, which is yang seperti kita tahu dorang akan mewakili SUKMA. So kemungkinan besar kalau dorang punya rezeki, okey, kita akan mewakili Sabah lah. Dan seterusnya mungkin boleh terus lagi masuk ke Professional League, MPL, MDL, mungkin insyaAllah MSC juga. Okay. Last nak tanya, tadi coach cakap pasal internet kan, kalau yang dekat kawasan pedalaman tu ada tak macam pemain yang berminat nak main tapi ada masalah macam ni? Okay, so majority saya punya student e-sport sendiri kebanyakannya daripada area pendalaman. Kenapa diorang datang ke sini? Sebab di sini internet connectionnya adalah lebih better, so diorang punya peluang untuk bermain tu lebih cerah lah. Jadi kalau untuk bahagian pendalaman, diorang ada bakat sebenarnya, diorang ada minat. Sebab kalau mau main game ni, mau jadi e-sport athlete, bukan hanya sekadar perlu ada rasa nak main ataupun ada device, tapi ada keinginan, skill tu. Okay, tak ada. Satu. Saya nak tanya, apa coach nak kata kepada
mereka di luar sana yang merasakan e-sport ni bukan satu sukan yang fizikal, yang dia statik, duduk di satu tempat dan dia boleh makan masa yang lama, dia boleh main sukan tu. Tapi dia satu sukan. Betul. Jadi apa coach kata kepada mewakili anak didik coach sendiri, dan macam kenapa e-sport ni patutnya boleh berkembang lagi. Bukan kiranya fizikal tu dia balance lah. Maksudnya diorang juga ada main keluar. Jadi macam dia sukan ni lebih kiranya boleh maju seiring dengan sukan yang di luar yang mengeluarkan peluh. Okay, alright. So, seperti yang kita tahu, sukan konvensional dengan sukan yang elektronik ni, dia ada dua perbezaan lah. Dia orang banyak perbezaan sangat, tetapi yang kita boleh lihat ketara, satu menggunakan fizikal, banyak menggunakan fizikal, satu lebih kepada statik. Tapi kedua-duanya mempunyai resiko masing-masing lah. So, kalau fizikal boleh juga cedera, patah kaki dan sebagainya. Di mana manakala yang fizikal, yang elektronik ni pula dia lebih kepada eye coordination, sakit mata, sakit leher, kan, betul tidak? So, berbalik kepada soalan yang tadi tu, masing-masing sukan pun ada risiko sendiri, tetapi adalah bagaimana caranya kamu nak tackle perkara tersebut sebenarnya. Jadi macam mana caranya ialah kamu belajar cara yang betul. Bila perlu training, apa yang kamu perlu lakukan, apa yang kamu makan. Sebab saya berpegang kepada pepatah yang what you eat is what you are. So kalau kamu makan yang berkhasiat, so kamu punya body pun baguslah. Kalau kamu pandai jaga diri, makan vitamin selalu, so kamu akan sihat lah. So tak kisah suka fizikal kah, elektronik, dua-dua pun bagus juga. Terpulang pada diri sendiri. Ya, betul.